Okey, apa sebabnya penting sangat perlindungan harta intelek ni? Kenapalah orang duk sibuk, kerajaan kata apa nama, transformasi untuk menjana kekayaan cara baru sekarang ni. Sebab apa? Sebab perlindungan harta intelek lah satu kaedah yang memberi hak monopoli. Itu dia. Perlindungan harta intelek, pemilik mempunyai hak eksklusif, maknanya tak ada persaingan ni kat sini. Kalau kita ni kan, maknanya dia tak ada persaingan, memberi hak eksklusif. Bila kita ada hak eksklusif, orang nak tiru kita boleh ambil tindakan undang-undang. Dan kita dapat menghalang pihak lain daripada menggunakan, menghasilkan bermasalah. Itu matlamat utama harta intelek. Mari kita ada hak eksklusif. Bila kita hak eksklusif, barang kita boleh jual mahal lah sikit. Itu matlamat dia. Kalau kita berniaga secara konvensional, contohlah ayam golek pasar malam. Golek pasar malam, masak penuh, habis tinggi jual RM16, betul tak? Tekor. Ni tak lama lagi bulan puasa, banyak pasar malam punya ayam. Tapi kalau ayam tu letak label Kenny Rogers, tak ada ayam sama je pun kan. Dia ada golek Kenny Rogers, ada satu logo, tak dapat dah. Dapat seekor RM16 tak? Mungkin tak dapat RM40. Ataupun kopi, minum kedai mamak RM1.20, orang komplain mahal. Mahal tu mamak, 3-20 kopi minta kedai duit kan. Tapi kalau pergi Starbucks, kata San Francisco kopi dia RM10. Orang pergi. Pasal apa? Pasal jenama. Kadang rasa kopi sama je rasa dia kan, tak ada beza pun. Tapi sebab nama tu salah satu komponen harta intelek yang saya akan jelaskan lah. Dengan adanya nama tadi, harga dah lain. Jadi kalau nak jadi kaya, itulah cerita dia. Berniaga secara konvensional ataupun berniaga secara menggunakan kaedah harta intelek. Dan orang tak boleh tiru. Kalau kita dah daftar tadi, Starbucks tadi boleh tak satu company dekat tepi tu buka satu kedai yang sama, jual kopi Starbucks juga. Mau Starbucks ni akan ambil tindakan undang-undang. Jadi itu sebab kita akan gunakan kaedah-kaedah harta intelek ini untuk monopolikan perniagaan kita. Dia instrumen jadi kaya lah. Itu je. Baik diri sendiri ataupun organisasi. Dan kerajaan nampak, kerajaan Malaysia ada satu produk yang hebat lah, yang cuba dikomersialkan seluruh dunia, tongkat Ali. Biasa dengar tongkat Ali. Tongkat Ali itu milik kerajaan Malaysia. Ini betul ni, saya boleh tunjuk depan. Penghujung siaran saya tunjuk. Dan cuba dimasyurkan di bawah satu jenama. Nama dia apa? No Prep. Biasa tengok, lepas makan segar je. Kalau orang malam selalu tidur cepat tu, makan tongkat Ali segar, bolehlah membaca lebih sikit. Jangan fikir yang bukan-bukan. Okey, saya akan ceritakan pula komponen harta intelek ni. Ini jual ubat dia. Hari ni menteri datang menjawab saya ada kat sini. Okey, harta, apa yang dikatakan harta intelek? Biasa kita tengok harta ni definisi lama-lama lah. Biasa orang lama-lama minat definisi ni. Harta tak boleh alih. Biasalah, bangunan ni boleh alih ke? Untung kan boleh alih lah. Itu tak boleh alih. Satu lagi, harta boleh alih. Harta boleh alih ni macam kereta, rumah pun ada yang mobile home boleh alih kan. Semua barang macam dekat ni, mikrofon semua ni boleh alih lah. Satu lagi, harta intelek. Harta intelek dia boleh ambil bentuk, boleh alih, tak boleh alih. Itu dia, harta. Okey, jadi apa sebenarnya harta intelek ni? Ni ada gambar kan. Ada orang letak harta intelek gambar mentol. Saya kata takkanlah gambar mentol tu harta intelek, tunjuklah gambar otak manusia lah ya. Harta intelek apa dia? Okey, kita tengok keliling kita ni. Tak tengok jauh-jauh lah, kita tengok keliling kita ni, semua harta intelek. Sebab harta yang dihasilkan melalui ciptaan minda seseorang manusia. Yang bukan harta intelek, tubuh kita saja, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan oleh Tuhan. Itu harta ciptaan Tuhan. Tapi yang lain ni, yang kita pakai baju, mouse ni, komputer, kursi, karpet, semua ni adalah ciptaan manusia melalui akal yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi itu semua harta intelek. Sama ada dia ada perlindungan ataupun tidak, tu cerita lain. Sebab ada harta intelek, perlindungan dia akan tamat pada sesuatu tempoh. Tapi ada harta intelek, perlindungan dia tak tamat. Dia perpetually, sampai bila-bila, selagi negara tu wujud. Jadi itu terpulang sama ada harta intelek tu masih dilindungi ataupun tidak. Dan selalunya kita akan gunakan pertimbangan dari segi pemboleh komersialan. Katakan kita cipta hawa dingin yang terhebat. Sekarang ni nano inverter kan. Kita cipta lagi hebatlah hawa dingin. Lebih hebat, 100% efisien, mungkin 98% efisien. Perlukah kita daftar tu dekat Sweden?
Kita kena tanya, boleh tak kita jual alat awal dingin kat Sweden? Sweden 9 bulan sejuk, orang pakai baju sejuk. Kita nak daftar ke alat awal dingin kita perlindungan? Jawapannya tidak. Jadi kita cari negara-negara yang di mana kita boleh komersialkan kita punya harta intelek tadi. Kalau macam ada budu cap ketereh kan, biasa dengar kan. Jadi nak daftar ke kat Kanada, orang Kanada suka makan budu ke cap ketereh tu. Mungkin kita daftar mungkin dekat Indonesia ke, mungkin Thailand kan, jenama tadi, ketereh tadi. Ketereh tu bukan nama tempat lah, ketereh tu gajus lah kan. Ada juga ketereh di Kelantan. Tapi dia gajus sebenarnya, gambar tu gambar gajus lah. Budu cap ketereh memang popular. Dan mula-mula pengusaha tu dia macam orang-orang pengusaha budu secara tradisional. Tapi sekarang dia dah jadi betul-betul jutawan. Memang setiap kali Maipo pergi ke Kelantan, dia akan ajak pergi makan budu kat tempat dia lah. Pasal dia dah hebat sampai ikan bilis tak cukup, kata dia, permintaan dia terlampau tinggi. Kalau kata budu cap ketereh dia dah ekspor sampai ke Brunei, memang hebat lah. Orang memang tak kenal cap ketereh ni budu cap ketereh. Biasa dengar kan, kalau orang Kelantan tak biasa tak patut kan. Ikan bilis tak cukup nak proses budu. Punyanya banyak permintaannya. Sampai tak ada ikan bilis lah. Kalau ada ikan bilis dia boleh jual lagi, kata dia. Ikan bilis tak cukup. Okey, yang warna putih ni dalam satu reka bentuk susun atau litar bersepadu, nama lagi layout design of integrated circuit dan hak cipta copyright ni, perlindungan diberikan secara automatik. Tidak perlu daftar dah dapat perlindungan. Dan yang terbaiknya dua-dua ni, perlindungan ni boleh katakan almost worldwide. Yang dua ni, maknanya hak cipta dan juga reka bentuk surat atau perlindungan ni almost worldwide. Jadi kita dapat siap katakan satu buku atau sebuah lagu kan, hari raya, lagu hari raya kan, perlindungan automatik. Tetapi untuk yang hak cipta copyright ni, Maipo menyediakan satu jenis bentuk perlindungan yang dikenali sebagai pemberitahuan kepada Maipo secara sukarela. Sebab orang tempatan dia tak seronok kan, dia tak disijil. Macam ni nak bukti, nak tangkap orang tak boleh. Orang dah tiru demi lagu, tak boleh nak tangkap pasal tidak ada bukti pemilikan. Jadi banyak desakan. Jadi Maipo sejak tahun lepas dah menyediakan satu kaedah untuk pendaftaran kepada sesiapa yang nak mendaftar. Boleh juga daftar tapi secara sukarela lah. Maknanya perlindungan diberi walaupun tidak didaftarkan, tetapi kita menyediakan satu bentuk pendaftaran secara sukarela. Maknanya kalau kita dah katakan kita siap buat buku kan, bagaimana menjadi kaya abad ini, buat satu buku, siap buku. Lepas tu kita orang pula pergi photostat jual kat pasar malam pada harga jauh lebih murah. Jadi kita nak ambil tindakan, kita report dekat penguatkuasa KPDN KK. Penguatkuasa akan tanya, apa bukti pemilikan? Tak disijil. Jadi penguatkuasa tak boleh bertindak lah. Jadi kalau ada sijil pemilikan daripada Maipo, maknanya barulah penguatkuasa boleh mengambil tindakan yang wajar lah, tindakan lanjutan. Kalau tak ada, tak boleh buat apa, susah. Itu pasal kita sediakan satu bentuk pendaftaran. Ini tadi saya macam ulang lah tadi, harta intelek ni apa dia kan, reka cipta untuk patent, reka bentuk perindustrian, cap dagangan, petunjuk geografi, reka bentuk susun atur litar bersepadu, dan satu lagi tu hak cipta. Hak cipta melengkungi macam-macam barang. Hasil segi banner, macam bangunan di BKL ni, ini dilindungi dua hak cipta. Bangunan tu sendiri, bentuk KLCC tu, itu dilindungi dua hak cipta. Banyak orang tak boleh tiru senang-senang ni, dia pemilik lah kan. Ataupun lukisan, arca, novel, puisi, tarian, muzik, filem dan sebagainya, itu semua dilindungi. Dia buat komponen-komponen harta intelek tertentu. Okay, saya akan ceritakan komponen yang pertama. Ini biasa tengoklah cap dagangan ni, tanda yang dapat membezakan barangan dan perkhidmatan daripada seorang peniaga dengan peniaga-peniaga yang lain. Mari kita dapat bezakan barangan dan perkhidmatan. Kalau macam kicap, barangan. Kalau kicap jalin, kita dapat bayangkan macam mana rasa tak? Kalau kicap kipas udang, mahal sikit harganya, kita dapat bayangkan dia boleh jual pada harga mahal sebab jenama dia dah popular. Begitu juga macam fast food, macam KFC. Lain rasa kan, lain barang jual McDonald, kita tengok kita tahu kan. Itu barangan. Perkhidmatan pula macam bank katakan. Kita pergi satu bank kan, ambil nombor, tunggu 1 jam tak panggil. Ambil nombor, tunggu 1 jam. Kita ada meeting ataupun bos nak jumpa, tak panggil lagi. Mungkin ada satu bank, ambil nombor belum duduk, ting nombor dah panggil. Mana kita suka kan? Bank mana kita nak berurusan itu?
Jadi itu kita nak bezakan barangan dan perkhidmatan daripada seseorang peniaga dengan peniaga-peniaga yang lain. Ni contohlah, ni contoh-contoh cap dagangan. Cap dagangan ni macam Coca-Cola, FAN semua ni. Kita tengok je jenama ni, kita tahu lah rasa ni 100 plus macam mana. Apa keistimewaan 100 plus? Dia boleh bagi apa nama tenaga macam tenaga segera kan. Itu jadi contoh kan. Dan kita bezakan barang sebab ada jenama. Kalau tak ada jenama, kita beli kerupuk. Kalau kita pergi pasar Payang ke pasar-pasar ni, pasar Hadijah ke mana-mana pasar kan, orang jual kerupuk, pengusaha tempatan jual kerupuk, tak ada jenama, tahu tak? Plastik yang bungkus biasa je, plain, tak ada jenama, tak ada apa. Kita pun tak tahu, lain kali kalau rasa sedap kerupuk tu nak ulang balik rasa dah lain lah. Sebab dia tak ada, kan jaga lebih kualiti kan. Macam ni kan, membezakan perkhidmatan. Perkhidmatan MAS, Asia, Singapura lah kan. Kita beza lah, kita dapat tahu perkhidmatan ni kan ni. Dan cap dagangan ni boleh dibentuk daripada perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor dan kombinasi kombinasi kepada semua orang. Jadi contoh perkataan ni kan, Casio, Nestle, Kancil, perkataan cap dagangan ni dibentuk. Dan untuk makluman, kalau guna nama tempat tak boleh daftar cap dagangan dia hanya boleh didaftar di bawah petunjuk geografi kalau ada nama tempat. Suatu petunjuk yang benar pasti apa-apa barang sebagai berasal dari sesuatu negara atau wilayah atau sesuatu kawasan atau tempat dalam negara atau wilayah itu, jika suatu kualiti, reputasi atau ciri lain tertentu barang itu adalah pada dasarnya boleh dianggap berpunca dari tempat asal. Baik, tempat asal itu penting. Contoh labu sayur. Istimewa tak labu sayur dengan lampu buatan Cina? Apa istimewa labu sayur? Kalau kita tengok labu, letak labu kat sini 2 biji, macam mana kita nak bezakan ni labu sayur, yang ni bukan labu sayur? Tahu tak cara dia macam mana? Ada cara. Labu sayur ni memang istimewa, ambil tanah liat daripada sayur di Perak, dan dia dah akan didaftarkan sebagai petunjuk geografi sebab istimewa dia. Labu sayur ni, kita boleh ambil air ni, kita tuang air minum ke apa-apa air, kita letak itu, tunggu sekejap 5 minit, kita curah balik kat tangan kita, dia ada tindak balas kimia. Air tu jadi sejuk. Kalau labu made in China, kita curah kat tangan kita, tak ada apa kesan, silap-silap lebih panas lagi. Itu istimewa. Jadi bolehlah daftar labu sayur tu, sebab nama, walaupun nama dia tempat sayur, tapi ada istimewa. Dia mesti istimewa dengan tempat tu, baru dia layak dapat pendaftaran petunjuk geografi. Ni apa barang-barang yang boleh didaftar, macam pertanian, pembuatan, kraft tangan, tekstil, makanan dan minuman dan hasil seni. Ni barang-barang yang boleh daftar lah. Ni beza dia ni. Kalau cap dagangan, cap kan, petunjuk geografi, petunjuk. Cap dagangan membezakan barangan dan perkhidmatan dalam perdagangan. Manakala petunjuk nak beritahu tempat asal barangan plus ciri-ciri istimewa yang berkaitan dengan tempat asal produk. Dan sebab tempat tu menghasilkan suatu ciri-ciri istimewa, baru boleh dapat daftar sebagai petunjuk geografi. Menemui ciri-ciri yang menarik dan bebas dan mempunyai nama tempat pengeluaran. Dan siapa boleh mohon seseorang menjalankan suatu aktiviti sebagai pengeluar dalam kawasan geografi tersebut, tetapi selalunya tidak diberikan kepada individu. Sebab dibagikan kepada pihak berkuasa yang berwibawa seperti MARDI, Pembandai Kraft Tangan Malaysia, atau pihak berkuasa tempatan ataupun persatuan penduduk di situ. Contoh macam kopi tenung kan. Kalau kita bagi satu orang, orang lain pun tanam kopi tenung, kopi tu dekat tenung. Kalau kita bagi seorang dah tak adil lah. Dia dah kata dia pemilik kopi tenung tadi punya logo kan, punya petunjuk geografi. Orang lain nak pakai, dia nak charge pula berapa. Jadi tak adil. So dia mesti diberikan kepada persatuan penduduk ataupun pihak berkuasa tempatan tempat tu. Jadi semua orang boleh pakai title kopi tenung. Tapi dia nak bezakan pula. Ni kopi tenung mungkin cap kucing, yang lagi satu kopi tenung cap pelando. Sebab apa? Nak bezakan daripada satu pengusaha dalam kawasan tenung tu dengan pengusaha yang lain. Dia gunakan cap dagangan lah. Dan permohonan dia begitulah, RM250 dan sijil dan perwataan RM450. Jadi perlindungan terus diberi untuk tempoh 10 tahun daripada tarikh profilan. Dan ini selama-lamanya. Tapi kena renew every 10 years. Dia tak ada tempoh tamat. So macam ni. Ini contoh-contoh yang telah didaftarkan di Malaysia setakat bulan Februari 2013 tu. Macam-macam lah kan. Kalau kita kuih lapis pun ada ni kan, macam-macam lah yang telah didaftarkan di Malaysia. Macam-macam. Yang luar negara pun ada, macam Scotch Whisky nombor 9 tu kan, ada juga. Tapi ada banyak dari Sarawak, Dabai kan. Pun daftar tu Sarawak, Dabai kan. Sarawak banyak lah.
paper dah banyak lah. Dia pun memang kerajaan negeri dia promote pendaftaran petunjuk geografi. Memang promote. Macam mana? Belum ni, tak ada. Tak ada dalam kopi keluar, tak ada ni, tak ada. Tak daftar. Kan? Yang ni yang memang ada dalam database kita yang berdaftar di Malaysia lah. Ni je lah. Dia memang tak banyak. Sebab dia melibatkan satu kawasan besar kan. Macam Halia Bentong tu lepas ni ada lagi. Macam ni Tambunan Gengga nombor 13 kan. Gengga Halia daripada Tambunan. Semua kan. Tu ada yang daftar. Ni contoh-contoh lah. Contoh-contoh yang berdaftar di bawah petunjuk geografi. Ni semua lah yang didaftarkan. Contoh-contoh. Dah habis dah 2 komponen. Satu lagi komponen. Ini banyak melibatkan inovasi. Dia panggil reka bentuk industrian. Dia lebih kepada wajah. Kita nampak benda tu kita cantik kan. Cantik kita nak lindung. Ada orang beli minyak wangi bukan sebab minyak wangi tu bau wangi, sebab botol minyak wangi tu cantik. Dia beli. Ada orang beli cermin mata sebab kan cermin mata dia minat. Padahal dia punya kesan fungsi lain. Dia suka pakai cermin mata tu pasal nampak cantik. Jadi dia beli kepada design dia. Dia panggil reka bentuk perindustrian. Dia lebih kepada reka bentuk. Dari mata turun ke hati nampak cantik. Dekat Malaysia dia banyak silap. Dia ingat reka bentuk perindustrian tu pattern. Kita nak patternkan design ni. Tapi sebenarnya pelindungan reka bentuk perindustrian berbeza dengan pelindungan pattern. Reka bentuk perindustrian sekali lagi saya nyatakan lebih kepada kecantikan. Cantik atau buruk. Buruk pun kita boleh lindung. Contoh kereta Fiat Multipla, betul tak? Macam ni. Apa yang kita boleh lindung? 2D, maknanya atas kertas. Atas kertas kita boleh lindung dalam 2D. Contoh macam ni kan. Tu atas tile bilik air. Jadi kalau kita tak nak orang tiru kita punya, kita kena protect design ni lah. Ni design ni. Ataupun design ni. Ataupun design kita kena daftar. Kalau tak ada orang boleh tiru. Kita daftar tu masuk 2D. Atas 2D macam atas kertas ataupun yang wallpaper boleh daftar daripada bentuk perindustrian. Pattern ni apabila kita nak file tu, kita kena tulis. Dia panggil pattern specification. Kita kena draft. Sebab kita kena ceritakan bagaimana orang yang mempunyai kemahiran biasa dalam bidang teknologi tersebut, bila dia baca benda tu, dia boleh hasilkan ciptaan tersebut. Barulah kerajaan boleh memberi perlindungan. Tu dia punya peraturan 12 tu. Maknanya inventor kena disclose kena tulis kaedah-kaedah tertentu Jadi cara nak menulis dia. Dan barulah kerajaan bersetuju memberi perlindungan untuk tempoh 20 tahun di Malaysia dari tarikh pemfailan. Nak menulis tu perlu kepakaran. Kalau tak ada kepakaran, dibimbangi tidak ada perlindungan. Saya bagi contoh. Macam mana? Dah berlaku dah ni. Dah banyak berlaku kes dibatalkan kerana tak cukup pendarahan. Maknanya orang baca benda tu, orang tu tak boleh hasilkan benda tu. Ada sesi ni kan. Orang tu dia ada rahsiaan dia. Betul. Kalau kita nak turun apa ni, maknanya patent tu boleh dibatalkan. Di Malaysia ada undang-undang peruntukan Seksyen 56 Maktab Patent.